Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Husna Nabila binti Samri dari kelas 1 Darul Takzim dan bersekolah di SMK Taman Semarak. Pada hari ini, saya ingin membincangkan kepada anda tentang sejarah tingkatan 1 iaitu bab 1 mengenali sejarah. Saya akan membincangkan kepada anda topik 1.4 sumber sejarah, 1.5 penyelidikan dalam sejarah, 1.6 tafsiran dalam sejarah. Mari kita membincangkan topik yang pertama iaitu 1.4 sumber sejarah. Sumber sejarah terbahagi kepada dua iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Anda boleh lihat rajah ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang sumber primer dan sumber sekunder. Mari kita pergi ke topik yang kedua iaitu 1.5 penyelidikan dalam sejarah. Penyelidikan dalam sejarah dilakukan melalui kaedah bertulis, kaedah lisan dan kaedah arkeologi. Mari kita membincangkan kaedah yang pertama iaitu kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan kajian terhadap sesuatu peristiwa berdasarkan maklumat daripada sumber yang ditulis atau dipahat. Kaedah ini ditemui pada dinding gua, dipahat pada batu dan ditulis pada kulit kayu, gading dan daun lontar. Mari kita teruskan ke kaedah yang kedua iaitu kaedah lisan. Maklumat kaedah lisan diperoleh melalui rakaman temu bual dengan orang sumber. Kebiasaannya, orang sumber memberikan maklumat berdasarkan daripada pemerhatian dan pengalaman sendiri. Kaedah lisan terbagi kepada 3 tahap iaitu tahap pertama, persediaan. Tahap kedua, rakaman temabual. Yang ketiga, memproses rakaman. Sekarang ini kita berada pada kaedah yang terakhir iaitu kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi dilakukan oleh penyelidik untuk mendapat maklumat daripada bahan tinggalan sejarah secara saintifik. Contoh bahan tinggalan sejarah yang dijumpai melalui kaedah gali cari atau ekskavasi ialah fosil, dan bahan logam. Arkeologi bawah air merupakan kajian saintifik tentang sejarah peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, sungai atau tasik. Contohnya kapal dagang yang karam sejak sekian lama di dasar laut. Antara peralatan khususnya ialah peralatan menyelam, fotografi di dalam air, teknik gali cari, paip udara, beg seperti belon berisi udara. Sekarang kita sudah berada di topik yang terakhir iaitu 1.6 tafsiran dalam sejarah. Tafsiran dalam sejarah menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengannya. Contohnya, peristiwa penentangan Haji Mat Hassan bin Mu'taz yang dikenali sebagai Tok Janggut. Wujud perbezaan tafsiran terhadap peristiwa penentangan beliau. Mengikut pandangan sejarawan tempatan, mereka menyatakan kebangkitan beliau berlaku kerana menentang tindakan British memperkenalkan peraturan cukai tanah dan hasil hutan. Manakala sejarawan barat menganggap beliau sebagai pemberontak. Berikut merupakan gambar tokoh-tokoh nasionalis tempatan.